A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb, Tuhan, kita dah belajar banyak kali lah dalam surah Al-Fatihah pun, Tuhan yang memelihara. Rabbana, wahai Tuhan kami, kami, wa dan aj'al, jadikanlah. Ini kata perintah fil amar, aj'al bagi kami. Muslimaini, ini tasniah untuk dua orang muslim. Muslimaini, iaitu Hazrat Ibrahim dengan Hazrat Ismail alaihissalam. Laka, la bagi engkau, ka engkau, laka bagi engkau, wa dan min dari zuriyati. Zuriyati maknanya anak keturunan. Zuriat kan kita bahasa Melayu pun zuriat maknanya anak keturunan, di sini kami. Dan dari kalangan anak keturunan kami juga. Tadi muslim itu maksudnya yang taat, yang patuh. Itu maksud muslim. Jadi muslimah ini dua orang yang patuh, yang taat. Ummatan, umat atau kumpulan. Muslimatan, orang-orang yang taat tadi, muslim kita dah kata taat, patuh. Laka, bagi atau kepada engkau. Sama juga di atas ni, laka, kepada engkau. Wah dan arina, ari maknanya tunjukkan. Arina, tunjukkan pada kami. Manasik. Manasik ini jamak daripada mansaka. Mansaka maksudnya peribadatan. Itu. Manasikana, peribadatan kami. Jadi wa arina maksudnya ditunjukkan kami. Tapi kalau ada perkataan manasikana depan dia ni, dia orang terjemahkan, mereka terjemahkan ahli tafsir bahawa zahirkan kepada kami. Atau beritahukan kepada kami. Cara ibadat yang bagaimana. Wa dan tuba, taubat. Wa terimalah taubat. Terimalah taubat, kata perintah, terimalah taubat ala, ke atas kami. Kami juga. Alaina, ke atas kami. Terimalah taubat-taubat daripada kami. Inna, sesungguhnya, engkau, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau itu, at-tawwabu, maha penerima taubat, ar-rahim, dan penyayang. Jadi di sini taubat kalau kata dari manusia, itu maksudnya mereka merujuk, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau perkataan tawwab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjuk yang pengasih dan penyayang. Taubat maksudnya pengasih dan penyayang, itu maksudnya. Jadi terjemahannya yang mudah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, dan jadikanlah kami dua orang yang taat kepada Engkau. Dan jadikan jugalah dari kalangan anak keturunan kami kumpulan atau kelompok atau umat yang taat kepada Engkau juga. Jadi semalam kita dah belajar bagaimana Allah Subhanahu Taala telah berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam bahawa Baitullah itu yang mereka bina itu akan menjadi tempat orang ramai datang berkumpul untuk beribadat, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, rukuk dan sujud. Dia akan menjadi tempat tumpuan ramai. Dan Nabi Ibrahim AS berdoa supaya jadikan tempat itu tempat yang aman. Kemudian didatangkan dengan pelbagai rezeki daripada tumbuh-tumbuhan. Kemudian beliau AS berdoa lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami berdua ni orang-orang yang taat kepada Engkau dan dari kalangan umat kami, daripada keturunan kami nanti. Orang-orang yang akan taat kepada Engkau. Jadi di sini kita lihat bagaimana
Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah dia berjaya membina Kaabah untuk tempat orang datang berkumpul beribadat, dan dia dengan Nabi Ismail alaihissalam dah nekat, dah pasti bahawa mereka mesti akan tinggal di situ. Anak keturunan Nabi Ismail mesti meneruskan pekerjaan ini. Mereka akan terus melayan orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah SWT di Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan saja dia korbankan dirinya, tetapi dia korbankan anak keturunannya untuk melaksanakan tugas ini, untuk melaksanakan tugas menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini dia berdoa. Nabi Ibrahim dah nampak bahawa dia dengan anak keturunannya dia akan terus menerus akan menjaga dan memelihara Baitullah ini. Maka itu Nabi Ibrahim berdoa dan Nabi Ismail AS berdoa supaya dari anak keturunan mereka nanti lahirkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Banyak orang, ada di kalangan orang mereka tak sabar. Mereka dah masuk dalam perjuangan ini, ada yang merasakan susah, kepayahan, mendapat kehinaan, dan mereka tak mau. Mereka kata tak mau anak-anak keturunan dia jadi seperti mereka. Mereka tak mau. Jadi mereka lebih suka anak-anak mereka jadi doktor ke, jadi lawyer ke, jadi businessman ke, jadi menteri ke, jangan jadi orang wakaf. Mereka tak nak. Tapi bukan sifat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS. Mereka apabila dah mewakafkan diri pada diri mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka dah dapat rasakan bagaimana nikmat berkhidmat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat ketenangan, kejiwaan untuk menghormati Allah, bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersahabat dengan para malaikat. Jadi mereka inginkan bahawa nanti anak keturunan mereka juga mendapat nikmat yang ini, seperti ini. Maka itu mereka berdoa untuk itu supaya anak keturunan mereka juga akan terus mewakafkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk orang-orang yang lemah, yang takut, yang mundur. Bukan saja dia mundur, malah dia tak nak pula anak keturunan dia terlibat dalam wakaf ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan contoh daripada Nabi Ibrahim AS. Kita dah tahu bahawa Nabi Ibrahim disanjung oleh ramai umat. Umat Nasrani pun sanjung, umat Yahudi pun sanjung, umat Majusi pun sanjung Nabi Ibrahim AS. Umat Muslim pun kita menyanjungi Nabi Ibrahim AS. Maka kita ikut contoh daripada Nabi Ibrahim AS. Kemudian beliau alaihissalam berdoa lagi, wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukilah atau zahirkan kepada atau beritahukan kepada kami pengibadatan yang sebagaimana, yang sesuai untuk kami, dan terimalah taubat-taubat daripada kami. Jadi di sini dari segi peribadatan mungkin akan ada perubahan, ada tambahan, ada pengelokan. Jadi mereka sentiasa menginginkan ibadah yang terbaik untuk mereka perolehi dapat pahala atau kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu bertahap-bertahap. Sama jugalah dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula-mula ada hukum percaya kepada Tuhan. Ada percaya dan mereka dah beriman kepada Tuhan yang satu, barulah diajarkan untuk solat, ibadat. Ada solat, kemudian ajarkan puasa. Ada puasa, ajarkan mereka bayar zakat. Lepas tu bayar, kemudian sampailah jihad. Jadi semua itu peribadatan itu bertahap diajarkan. Jadi mereka berdoa, mereka ingin tahu semua bentuk peribadatan, bagaimana mereka boleh dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita lihat kadang-kadang Rasulullah SAW, ada orang ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pekerjaan yang terbaik, yang lebih afdal? Untuk orang tertentu dia kata solat tahajud yang terbaik untuk kamu. Kemudian ada orang lain tanya, apakah yang lebih afdal, amalan yang lebih afdal untuk kami? Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka bahawa menghikmati ibu bapa lebih baik untuk kamu. Dan ada orang lain bertanya, dia kata apa yang lebih baik? Rasulullah mengajarkan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semua
berdasarkan kemampuan, berdasarkan keperluan orang itu. Jadi itu diajarkan cara peribadatan yang terbaik untuk mereka. Jadi bukan saja untuk individu, malah mungkin juga untuk satu kaum atau untuk masyarakat atau negara yang lain. Itu pun mungkin boleh berbeza-beza. Mungkin anggota jemaat di Malaysia, contohlah, mereka malas dalam mendengar khutbah huzur. Jadi amalan terbaik untuk mereka mendengarkan khutbah huzur secara dawam, secara live. Itu mungkin salah satu caranya lah. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Dan memang kita manusia ni adalah manusia yang sentiasa boleh melakukan kesalahan, kesilapan ataupun dapat dari fitnah dari luar. Jadi maka itu kita selalu bertaubat, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu taala. Sebab tu dikatakan wa tub alaina, terimalah taubat-taubat kami, supaya kesalahan-kesalahan kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu taala. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu taala, memang sifat Allah Subhanahu taala itu suka untuk memaafkan hamba-Nya, suka untuk mengampuni hamba-Nya, suka meletakkan hamba-hambanya di tempat yang terbaik. Tempatkan mereka dalam syurga-Nya, tempatkan mereka dalam golongan-golongan hamba-Nya. Itu memang sifat Allah Subhanahu taala. Allah Taala suka seperti itu kalau ada hamba-hamba yang mahu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam hadis, ada seorang digambarkan Rasulullah SAW mengatakan Allah Taala itu gembira, ibaratnya macam ada orang dia ada bawa bekalan, dia bawa bekalan dengan unta dia bermusafir, kemudian dia rehat, kemudian dia hilang unta dia tu dengan air, dengan makanan, dengan barang dagangan itu kat unta tu semuanya hilang. Jadi dia risau, macam mana dia nak teruskan perjalanan, macam mana dia nak hidup dengan air tak ada, makanan tak ada. Tiba-tiba unta tu datang balik dengan dia punya wang dia, dengan air, dengan makanan, dengan bekalan semua untuk perjalanan dia. Punya gembira, dia kata, digambarkan dia sangat gembira, dia kata, ya Allah, akulah Tuhan kau, kau adalah hamba-Ku. Kerana terlampau gembira, terbalik, sepatutnya engkau lah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Begitulah, kerana gembiranya orang itu, itulah digambarkan bagaimana Allah SWT pun gembira kalau ada hamba-hambanya yang mahu bertaubat kepada Allah SWT. Baik, ayat seterusnya. Rabbana, sama juga di atas tadi, wahai Tuhan kami, dan ab'as, kirimkanlah. Dari akar kata ba'asa ni, ab'as, kirimkanlah, kata perintah, fi, dalam, him, dalam, di kalangan mereka, rasulan, seorang rasul, min, dari, hum, dari kalangan mereka. Yang macam mana? Yatlu, yang menilawatkan, ala, ke atas him, mereka, alaihim, ke atas mereka, ayatik. Ayati ni maksudnya ada banyak maksud ayat. Ayat salah satu maksudnya iaitu segala kalam, segala ayat yang setiap perkataan-perkataannya mengandungi tanda-tanda. Itu dikatakan ayat. Kemudian ayat juga boleh dimaksudkan dengan satu peringatan, amaran. Ayat juga boleh bermaksud sesuatu wujud seseorang, kebolehan seseorang, ataupun kepada kaum juga. Boleh jadi kebolehan satu orang atau kebolehan sesuatu kaum juga. Kemudian ayat juga boleh bermaksud yang menzahirkan. Jadi ayat ini boleh dikatakan apa-apa benda yang tidak nampak, kemudian diberikan tanda supaya nampak. Itu boleh dikatakan ayat. Ayat juga boleh bermaksud bangunan-bangunan yang tinggi. Ayat juga boleh bermaksud yang membahagi-bahagikan. Ayat juga boleh bermaksud azab. Ini antara beberapa maksud daripada ayat. Yatlu alaihim ayatika, tanda-tanda engkau atau peringatan dari engkau atau azab dari engkau atau bahagian-pembahagian dari engkau, boleh masuk banyak maksud daripada ayat ini. Ayatika wa, dan
wa yu'allimuhum, dan mengajarkan, yu'allimuhum, mengajarkan hum, kepada mereka, hum, mereka, Alkitab. Alkitab. Alkitab pun ada beberapa maksud. Antaranya maksud Alkitab ni adalah uh, sahifah. Sahifah atau apa? Surat-surat lah, selebaran-selebaran yang dikumpulkan, itu dikatakan Alkitab. Dan dia juga boleh maksud perintah, hukum-hukum perintah. Dan Alkitab juga boleh bermaksud kewajipan-kewajipan. Kitab juga boleh bermaksud kumpulan, benda-benda yang dikumpulkan. Jadi itulah yang dikatakan kitab, benda-benda, perkara-perkara dikumpulkan menjadi sebuah. Itu dikatakan Alkitab. Wal hikmah. Hikmah ini maksudnya adil, boleh juga, boleh dimasukkan ilmu pun boleh juga, dan boleh bermaksud wise atau kebijaksanaan. Itu maksudnya hikmah. Wa dan yuzakkihim. Yuzakki maknanya yang mensucikan mereka, yang membersihkan mereka. Yuzakkihim ini maksudnya mensucikan, boleh dari segi rohani ataupun dari segi jasmani. Him, mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Inna, sesungguhnya engkau, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau itu, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi kita lihat bagaimana ayat sebelumnya Nabi Ibrahim AS telah berdoa supaya daripada umat ini dilahirkan orang-orang yang taat. Jadi bila ramai di kalangan umat-umat ini, jadi Nabi Ibrahim AS berdoa lagi supaya di kalangan orang-orang yang taat kepada Allah SWT itu didatangkan juga, iaitu seorang Rasul. Kenapa dia tidak dikatakan Rusul? Rusul maknanya jamak bagi rasulan. Rusul maknanya jamak. Tapi ini rasulan. Rasulan ni boleh bermaksud yang biasa juga, atau boleh maksud yang khas. Rasul yang khas itu pun boleh. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala telah janji kepada beliau AS bahawa beliau akan dikurniakan daripada Nabi Ishak dan Nabi Ismail ramai nabi-nabi dari kalangan mereka. Itu beliau tahu. Tetapi di sini untuk pekerjaan di Baitullah ni, di Kaabah ini, Nabi Ibrahim berdoa untuk seorang rasul dari kalangan anak keturunannya nanti. Nanti saya terangkan. Minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab. Wahai Tuhan kami, kirimkanlah di kalangan mereka seorang rasul di kalangan mereka yang menilawatkan ke atas mereka ayat-ayat engkau atau tanda-tanda engkau atau peringatan engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, mengajarkan hikmah, dan mensucikan mereka. Wa zakihim innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau itu maha perkasa, maha bijaksana. Jadi di sini Nabi Ibrahim AS, saya dah beritahu tengah tadi bahawa beliau telah kurbankan diri beliau sendiri, ahli keluarga, malah anak keturunannya. Beliau berdoa untuk anak keturunannya akan sentiasa mewakafkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian beliau berdoa lagi supaya lahirkan seorang rasul. Rasul yang bagaimana? Rasul yang akan melawatkan kepada mereka tanda-tanda engkau, peringatan-peringatan daripada engkau, atau pembahagian-pembahagian daripada engkau, dan kisah-kisah atau banyaklah harta-harta rohani yang berbeza-beza. Ini pekerjaan dia. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Kitab ini maksudnya syariat. Dan bila kita dah ada syariat, maksudnya dah ada panduan. Dan kita ada timbangan mana yang baik, mana yang buruk. Kita boleh menyelesaikan segala permasalahan melalui kitab syariat. Maka itu dikatakan mengajarkan mereka Alkitab. Kemudian ini saya secara ringkas, nanti kita boleh kembangkan sebenarnya. Ini boleh sangat luas kalau kita nak kembangkan. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah ni adil, insaf,
kebijaksanaan, ilmu tadi sudah sampaikan. Bahawa kadang-kadang dalam pelajaran Alkitab tu ada yang termaktub yang muhkamat, yang jelas. Kemudian ada juga yang mutasyabihat, yang perlukan penafsiran. Jadi di sini hikmah ini ada ruang untuk kita memilih mengikut kesesuaian masa, mengikut kesesuaian zaman. Jadi itu dikatakan hikmah. Sebagai contoh, contoh saya berikan, untuk hikmah ada orang yang lalai dalam menghormati ibu bapa. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan yang pertama, wajib bagi kamu untuk menghormati ibu bapa. Dan ada orang yang lalai dalam solat dia. Jadi Rasulullah SAW ajarkan hikmah dia yang pertama, kamu harus dawam dalam solat. Ada orang yang malas dalam jihad, dalam menghormati agama, dalam mewakafkan dirinya, dalam menghulurkan bantuan ke rumah misi, ke masjid ke, kan, untuk bergotong royong ke, malas. Jadi Rasul ajarkan yang terbaik untuk kamu, amalan yang terbaik adalah menghormati agama. Jadi ini semua maksudnya hikmah. Jadi di saat diperlukan pada masa yang sesuai itu diajarkan. Itu yang dikatakan hikmah di sini. Dan ini pun nanti saya boleh kembangkan lagi. Kalau saya di sini nanti terlampau panjang. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ini mensucikan mereka. Jadi bila orang-orang Islam ini apabila mereka dah melihat tanda-tanda daripada Allah Subhanahu taala, ini tadi satu, kan. Kemudian mereka dah diajarkan syariat, buat pertimbangan, kan. Kemudian diajarkan mereka hikmah, bahawa apa yang mereka belajar itu semuanya penuh dengan hikmah, ada boleh akal boleh terima, jiwa boleh terima dan mereka boleh lakukan. Jadi bukan saja mereka ikut tak tentu arah, tapi mereka tahu ada hikmah. Bahawa nanti di zaman nanti orang akan tanyakan, oh kenapa tak boleh makan babi? Apa sebabnya? Jadi kita terangkan kenapa tidak boleh makan babi. Jadi ini dikatakan hikmah. Setiap perkara tu ada penjelasan dia, ada penyelesaian dia. Jadi bila kita dah faham, dah ada peraturan, kemudian ada filsafah, ada penerangan yang boleh diterima akal, dan semua boleh mengamalkannya, itu dikatakan hikmah. Jadi mereka mereka semua dah boleh melaksanakan, lalu mereka dapat mensucikan diri mereka. Mereka dapat lakukannya dengan betul, maka itu wa yuzakkihim. Jadi mensucikan diri mereka. Jadi mereka boleh tinggalkan. Kenapa tak boleh minum arak? Ini sebab-sebab dia. Jadi mereka tinggalkan minum arak itu. Jadi mereka dapat mensucikan diri mereka. Jadi saya katakan tadi juga dalam hal lughat, dia boleh maksud secara jasmani ataupun secara rohani. Secara jasmani macam Rasulullah SAW ajarkan mandi, datang solat Jumaat mandi, jangan makan benda-benda yang berbau di mulut, makan benda-benda yang elok, jangan makan babi, jangan banyaklah perkara-perkara, jaga kebersihan jalan, kebersihan rumah. Ini juga termasuk kebersihan rohani maupun kebersihan jasmani. Innaka, sesungguhnya anta maha perkasa, maha bijaksana. Jadi semua yang Allah Ta'ala kirimkan ini dengan penuh kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu Ta'ala dan penuh bijaksana, bahawa yang ini yang ingin dikirimkan ni Rasul, iaitu kita yakin bahawa yang dimaksudkan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana beliaulah yang wujud yang datang telah melaksanakan semua ini. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Inilah pekerjaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan telah sempurnakan. Inilah pekerjaannya. Jadi kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para khulafa yang datang pun mereka melakukan pekerjaan yang sama, meneruskan pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu semalam saya katakan bahawa dari kalau kita ikut turutan daripada kisah doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sampailah ke sini. Rasulan itu kedatangan wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini 1, 2, 3, 4 ini. Jadi setelah Rasulullah SAW, para khulafa pun melaksanakan pekerjaan yang sama. Jadi menurut Hazrat Muslim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa ini juga pekerjaan para amir.
Ini juga pekerjaan para sekretari-sekretari yang mahu berhikmat, yang mahu mewakafkan diri dalam jemaat. Jadi perlu baca Al-Quran, perlu faham, perlu ikuti 4 langkah ini. Tak kiralah kita bekerja dalam sekretari apa pun, Tariqah Jadid ke, Wafi Jadid ke, Sukan ke, Kudam ke, Ansar ke, Mal ke. Jadi kita punya pekerjaan sebenarnya di sini. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini. Siapa-siapa yang mau mewakafkan diri, mau menghikmati agama, mereka perlu melaksanakan tugas-tugas seperti ini. Mereka akan jadikan tumpuan dalam tugas-tugas mereka. Inilah dia. Ya kan? Apa pun pekerjaan dalam jemaat, contohlah mal pun, mereka akan gunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memberi dorongan atau semangat kepada anggota jemaat. Mereka akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, bagaimana para sahabat berjuang, kemudian hikmah mereka berbelanja di jalan Allah SWT, kemudian mereka mensucikan diri mereka. Sebab itulah Rasulullah SAW dalam satu hadis, Allah SWT perintahkan, ya Rasulullah, sucikan umatmu dengan mengarahkan mereka berbanyak bersedekah. Jadi dengan cara mereka banyak bersedekah itu akan mensucikan diri mereka. Jadi ini, apa pun pekerjaan dalam jemaat pun yang kita nak laksanakan, contoh lagi, katalah bahagian taklim. Bahagian taklim. Sama juga, kita perlu lihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Pelajaran yang bagaimana yang diajarkan oleh syariat. Dan cara yang bagaimana yang betul. Kemudian apa hikmah dia, semua. Dan dari situ, mensucikan mereka. Tak kiralah dalam bidang apa pun kita berkhidmat dalam jemaat ini, dalam Islam ini. Jadi kita perlu perhatikan perkara ini, 4 perkara ini. Barulah kita layak untuk tergolong di kalangan orang-orang yang diterima oleh Allah SWT dalam pengorbanannya. Kalau kita kata kita dalam sekretari mana pun tapi kita tak ada kualiti ini, kita tak mau mengetengahkan ini, ayatika, kitab, hikmah dan wizakihim, itu kita tak akan ke mana. Tapi kalau kita ada misi perjuangan yang seperti ini, seperti para anbiya, seperti para khulafa, seperti para gubernur atau amir-amir dalam Islam sebelum ini, dan kita akan berjaya. Tapi kalau kita tak ada kualiti ini, kita tak akan berjaya. Jadi kita perlu berusaha untuk menerapkan kualiti ini dalam segala usaha-usaha kita. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya panjang lagi ni, boleh luaskan. Tapi saya sudahkan di sini sahaja dahulu. Nanti kalau ada apa-apa soalan, ada siapa-siapa ingin tambahkan, boleh silakan, saya alu-alukan. Seperti saya katakan tadi sebelum ini juga, inilah kunci. Sebenarnya inilah kunci ayat surah daripada surah Al-Baqarah, bahawa akan lahir seorang Nabi yang agung berkat daripada doa Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan bahawa kedatangan beliau ini semua kerana adalah berkat daripada doa Nabi Ibrahim AS. Saya lupa ada ayat, tapi ada. Rasulullah pernah mengatakan bahawa beliau ini adalah berkat daripada doa Nabi Ibrahim AS. Jadi satu waktu Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menceritakan, sewaktu zaman Khalifah awal iaitu Hazrat Maulana Hakim Nuruddin, beberapa orang ingin belajar Al-Quran dengan beliau. Beliau waktu itu belum menjadi khalifah lagi, di zaman Khalifah awal. Jadi beliau mengajarkan orang Al-Quran sampailah di ayat ini. Bila beliau mengajarkan, bacakan ayat ini, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Beliau mengatakan itu seperti macam ada current terjadi. Beliau terjadi macam satu current. Allah Ta'ala mengajarkan, memberitahukan kepada beliau bahawa ayat ini ada timbangannya sangat berat. Dan inilah adalah kunci daripada surah Al-Baqarah. Ini sabda daripada Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Beliau mengajarkan orang sampai ayat ni beliau macam ada current. Dan kemudian beliau dibukakan makna-makna daripada ayat ini. Sebenarnya panjang lagi tapi sengaja saya tak tambah, dan kerana dah
lebih masa saya rasa, tapi nanti saya suka dalam sesi perbincangan nanti. Sekian untuk kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.